Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Hari ni teacher nak teruskan lagi dengan latihan kita praktis pengukuhan kefahaman kebat sains tingkatan 3. Okey, kita akan masuk teruskan dengan bab rangsangan dan gerak balas soalan 7 hingga soalan 12. Okey, jom kita mula. Kita baca doa dulu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu hikmah-Mu dan luaskanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu. Wahai yang maha pengasih bagi orang-orang yang dikasihani. Doa penerang hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, hilangkanlah kekeluhan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Masuk kepada soalan. Soalan 7. Kita tengok pada soalan ini. Sesetengah ubat perlu diambil dengan meletakkannya di bawah lidah. Maksudnya makan ubat tapi letak bawah lidah seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni. Bandingkan cara ubat tersebut dengan cara mengambil ubat secara telan. Biasa kita telan, kita makan Panadol tu, kita telan ubat tu. Tapi ada sesetengah ubat perlu diletakkan di bawah lidah. Apakah dia punya kebaikan dia? So, kita bandingkan. So, bila bandingkan, kamu memberi penilaian kepada kaedah ini. Apa kebaikannya letak bawah lidah? Tengok pada contoh jawapan. Bila ubat itu diletakkan di bawah lidah, dia akan meresap melalui membran di bawah lidah. Bawah lidah kita ni terdapatnya membran. Disebabkan kehadiran kapilari darah di situ, ubat tersebut akan meresap terus ke dalam aliran darah. So, dia akan berfungsi dengan lebih cepat dan lebih baik. Berbanding bila kita telan ubat. Bila kita telan ubat, kalau ingat balik kamu belajar sistem pencernaan kan? Bila telan ubat itu akan memasuki esophagus dan memasuki perut. Bila dia memasuki perut dan usus, dia akan mengalami proses pencernaan, barulah bahan kimia yang terdapat dalam ubat dapat diserap melalui usus kecil. So, lebih lambat, dan
jika dibandingkan dengan cara yang dalam gambar. Tapi hanya sesetengah ubat sajalah yang boleh buat macam ni. Semua ubat boleh kita letak bawah lidah. Tengok kepada mekanisme yang telah ditetapkan oleh pengilang ubat tersebut. Dan seterusnya kita tengok soalan 8. Foto di bawah menunjukkan mata Ali. Ali mengalami kerensaan mata. Rensa tu maksudnya dia gatal-gatal mata dia. Mata Ali gatal dan merah. Doktor memberitahu Ali bahawa kerensaan mata ini boleh disebabkan beberapa faktor. Dan apakah pada pendapat anda, apakah faktor yang boleh menyebabkan kerensaan mata? Mata merah tu boleh disebabkan daripada apa? So, cuba fikirkan apa jawapannya. Okey. Mata yang rensa boleh disebabkan oleh pencemaran udara seperti jerebu. Jerebu, asap, biasa kalau kita bakar sampah kita masa mata pedih. Okay. Jangkitan bakteria juga boleh menyebabkan kerensaan mata. Mata yang lain adalah tekanan kerja ataupun terlampau lama kita melihat cahaya biru pada peralatan seperti komputer, handphone. Okay. WhatsApp, bahan kimia juga boleh menyebabkan kerensaan mata. Okay. So dia tanya, pendapat kamu, apa faktor-faktor yang menyebabkan kerensaan mata? So jawapan dia boleh bebas lah yang bersesuaian. Okay. Orang tua biasanya menghadapi kecacatan mata juga disebut sebagai presbyopia, rabun tua. Okay, bincangkan sebab-sebab yang boleh menyebabkan rabun tua. Okay, rabun tua ni maksudnya boleh disebabkan oleh proses yang berkait dengan usia. Sebab bila semakin kita tua, kita punya sel tu lebih banyak yang macam lebih banyak yang musnah berbanding yang dihasilkan semula. So otak-otak akan mengalami kelemahan. Okay, rabun tua biasanya disebabkan oleh pertama penebalan secara beransur-ansur pada kornea. Okay. Dan juga kehilangan kekenyalan pada kanta mata. So kanta mata tu akan menjadi keras dan kurang kenyal. Okay, kanta mata, ingat kanta mata ni dia dipegang oleh otot. Otot ni bila dah kurang berfungsi, so kanta mata tu akan menjadi lebih keras dan kurang kenyal, menyebabkan mata sukar untuk memfokus imej pada retina. So bila ada objek kat sini, sepatutnya dia ditafsir di retina kan. Maksudnya kat sini ada kelemahan. Tak sampai ke retina. Itu yang menyebabkan rabun. Soalan 10. Apakah yang anda lihat dalam racah di bawah? Satu, tengkorak atau makan malam yang romantik atau kedua-duanya? Terangkan jawapan anda. Apa yang kita nampak lihat? Kalau teacher nampak kat sini, teacher nampak tengkorak. Pasal dalam tengkorak ni ada muka orang macam tengah makan. Ni macam baju dia. Seorang Eropah dulu-dulu tu. Ni badan dia tengah isi makanan kat sini. Meja makan. So ini merupakan apa yang kita dah belajar dalam had penglihatan. Dalam had penglihatan kita belajar tentang ilusi optik. Kerana otak tidak dapat mentafsir dengan tepat apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya diagram ini mempunyai
image yang boleh menyebabkan kita punya otak tu tak dapat tafsir apa yang kita nampak. Okay. Kita panggil ilusi optik. Okay, seterusnya soalan 11. Raja di bawah menunjukkan seorang lelaki yang kehilangan penglihatan matanya. Okay, terangkan apakah yang berlaku kepada seseorang yang kehilangan penglihatan pada sebelah mata. Kalau hilang sebelah mata ni, mata rosak ataupun cacat, dia boleh lihat sebelah mata saja. Okay. Terangkan apa yang berlaku. Kesan dia pada individu tersebut. Okay. Individu tersebut tidak dapat menganggar jarak dengan tepat. Kenapa? Sebab konsep mata stereoskopik, kan, mata yang berada di hadapan Allah. Yes. Mata yang berada di hadapan sepatutnya medan penglihatan dia akan jadi bertindih. So ada medan penglihatan yang bertindih ni, kebaikan dia dapat menganggar jarak dengan tepat. Okay. So bila satu mata dah bermasalah, katalah mata ni dah tak ada, so tak ada medan pertindihan. So lelaki tersebut tidak dapat menganggar jarak dengan tepat. Selain itu, imej yang mendatar akan dilihat oleh lelaki tersebut. Okay. Soalan yang terakhir, soalan 12. Okay. Encik Lim bekerja di sebuah kedai tayar. Bunyi kuat akibat letupan sebuah tayar kenderaan telah menyebabkan Encik Lim kehilangan pendengaran pada sebelah telinga. Apakah kesan kecacatan ini kepada kehidupan harian Encik Lim? So, kita tahu kalau manusia kita ada dua telinga. Dua telinga ni disebut sebagai pendengaran stereofonik. So apa kesan dia jika kita pekak sebelah telinga? Okay. Encik Lim akan menghadapi kesukaran memahami pencakapan di persekitaran yang bisinglah terutamanya, dan sukar untuk menentukan arah sumber bunyi dengan tepat. Itu kelemahan sekiranya kita pekak sebelah telinga. Okay, itu saja daripada teacher. Okay, kita tamatkan kelas kita dengan Tasbih Kifarah dan surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Serta aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Tamatkan kelas di sini, nanti kita jumpa lagi pada masa akan datang.